Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk pada pagi ni kita sebenarnya bila Puan Ania WhatsApp saya semalam, dia tanya saya tajuk. Selalu kalau tajuk tu saya tak reti nak letak tajuk lah. Tapi agaknya memandangkan kita punya hari sambutan Isra' Mi'raj tu, berlalu hari tu hari Khamis pada 27 Rejab. Maka saya pun terlintas di fikiran lah, sebab Isra' Mi'raj ni dia banyak ceritanya sebenarnya. Saya pun tak pandai nak fokus pada satu-satu benda lah. Kita tak boleh nak ambil benda yang sangat banyak. Dia ada yang sebelum, ada peristiwa yang sedang dan juga ada peristiwa yang lepas lah. Yang pertamanya bila sebut Isra' Mi'raj ni, kita sebenarnya sedang berada di dalam bulan Rejab Bulan Rejab ni adalah satu bulan agung. Rejab tu sendiri bermaksud agung sebenarnya yang biasanya kita fokus kepada sambutan untuk Syakban dan juga Ramadan lah. Rasa macam teruja kan, lagi beberapa hari saja Ramadan, kita pun berdoa dan mengharap agar usia kita dipanjangkan untuk berjumpa Ramadan kesekian kalinya. Pada bulan Rejab ni kita dah, dari segi pendapat ulama sebenarnya Isra' Mi'raj ni dia adalah pandangan yang berbeza tapi kita dah memilih lah, kebanyakan mana-mana pun dah memilih tarikh 27 Rejab. Sebab tu Isra' Mi'raj ni dia tak semestinya pada Rejab sahaja. Ada kuliah kan, selalu kan dekat masjid atas surau, kuliah Isra' Mi'raj. Kita panggil lah guru-guru yang mungkin untuk datang berceramah di surau. Kadang orang pelik, kenapa ceramah Isra' Mi'raj ataupun sambutan Isra' Mi'raj tapi dia tak buat pun pada 27 Rejab. Tak semestinya sebenarnya tarikh tu ada pandangan yang berbeza lah. Ada juga yang mengatakan Isra' Mi'raj tu berlaku pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada juga yang mengatakan pada bulan Ramadan. Tetapi kebanyakannya telah meletakkan pada tarikh 27 Rejab. Itu tak penting sebenarnya, tarikh tu tak penting. Yang penting peristiwa tu sendirilah. Peristiwa Isra' Mi'raj ni satu peristiwa yang orang kata tak masuk di akal. Tapi dia betul lah. Sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam surah Al-Isra' perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa kan. Kemudian dalam surah An-Najmi, surah bintang kisah Nabi diangkat ke atas lah. Boleh bacalah nanti kita kalau ada kesempatan kita tengok sikit lah ya. Masa tu Nabi diangkat dalam masa kurang satu hari lah. Dia kalau angkasawan pertama sebenarnya Rasulullah tapi ibarat ni dia menutup lah nama Nabi. Angkasawan pertama tapi dalam tempoh yang sekejap itu. Kalau angkasawan yang sebenar yang dekat dunia ni pun ada masa kan, latihan dan sebagainya So peristiwa Nabi ni dia naik ke atas dan dia nampak kesemualah. Dia jumpa dengan semua Nabi dia naik dengan tangga daripada satu tingkat ke satu tingkat syurga tu. Dia dibekalkan dengan tangga daripada syurga, ditemani oleh malaikat Jibril. Perjalanan dia tu ke Hadratul Qudus tu, tangga daripada syurga yang dia naik tu lah. Kemudian saya suka cerita perintah yang paling penting sewaktu naik ke langit, berbagai-bagai peristiwa. Saya suka menyebut tentang apa yang Allah syariatkan waktu itu adalah solat fardu. Solat fardu masa tu 50 waktu lah dia jadi 5 waktu tu lain cerita pula. Masa tu 50 waktu. Itu menunjukkan bahawa solat itu adalah satu arahan ataupun satu keutamaan yang mesti kita ikuti, sebab solat ni adalah satu pengaduan kita secara langsung kepada Allah. Waktu kita paling hampir dengan Allah adalah waktu solat dan terutamanya pada waktu bersujud. Itu syariat yang telah diperintahkanlah dia melalui Nabi, perintahkan kepada umatnya Kemudian saya suka cerita tentang bila kita cerita Isra' Mi'raj sebagai manusia, siapa yang boleh percaya? Mesti tak boleh percaya. Sebab kisahnya tidak pernah
langsung di uh, dikaji melalui aspek sains, sebab tak berjaya lagi. Dari sudut sains, Isra' Mi'raj tak pernah dibuktikan. Jadinya manusia ni dia suka menggunakan logik akal. Tapi kita sebagai umat Islam kita percaya sebab dah direkodkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra' dan surah An-Najm. Kisah Nabi masa dia diangkat menuju ke Isra' Mi'raj tu, maknanya perjalanan Isra' Mi'raj dia tu, tak ada siapa yang percaya. Okay, perjalanan dia daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, tidak ada siapa pun yang percaya, terutamanya Abu Jahal. Okay, Abu Jahal ni dia punya saingan lah. Abu Jahal ni dia ada keturunan yang orang yang kira kalau sekarang kita panggil macam ahli politik jugalah ya. Dia keluarga dia tu ada yang suka ataupun memang berminat untuk mentadbir negara. Tapi waktu itu Nabi yang mentadbir. Nabi ni dia Bani Quraisy kan. So Abu Jahal ni dia saingan kepada Nabi. Dia kalau boleh dia nak jatuhkan Nabi lah. Niat dia begitu. Niat dia memang dia nak jatuhkan Nabi sebab dengan tujuan dia nak berada di tahta itu. Dia tak puas hati Nabi ni dia keturunan dia dulu jadi ketua ini sampai dia Nabi pula dia, so dia tak puas hati. Sampaikan Abu Jahal ni sebenarnya perangai dia di sebalik dia menentang Nabi tu, dia suka mendengar Al-Quran. Dia suka mengendap ataupun mengintai Nabi Rasulullah SAW setiap malam dia mengintai Nabi membaca Al-Quran. Tetapi peliknya dia tak masuk Islam. Kenapa dia tak masuk Islam? Kita memanglah biasanya kalau orang tak masuk Islam, kita kata dia tak dapat hidayah, betul. Dia tak dapat hidayah daripada Allah, itu betul. Akan tetapi punca utama kalau orang tanya kepada Abu Jahal, kenapa engkau suka dengan Nabi baca Al-Quran tetapi engkau tidak mempercayai dan engkau tak nak ikut dia? Puncanya sebenarnya dia tak puas hati dengan Nabi sebab dia berebut jawatan. Kalau boleh dia nak jadi Nabi. Sebab dia tak puas hati daripada Bani Quraisy tu yang atas dia tu pakcik apa semua, atuk semua ni. Jadi ada pangkat, so kalau boleh dia pula. Dia macam nak menjatuhkan tu, dia kira menggunakan waktu itu ada juga politiknya kan. Dia nak buat undi tak percaya ke apa, kalau boleh macam itulah. Macam kaedah politik sekarang samalah. Kalau tak puas hati undi tak percaya, jatuhkan dia, orang tu elok-elok baik, dituduh rasuah dan sebagainya. Lebih kurang sama je ceritanya daripada dulu sampai sekarang. Jadinya Abu Jahal ni dia suka mengikut Nabi, mendengar cerita. Dia sebenarnya mendengar cerita bukan ikhlas pun. Memang dia nak jatuhkan Nabi. Macam kita orang yang kita gelar makcik bawang lah contohnya kan. Bahasa sekarang kita sebut makcik bawang. Jenis-jenis makcik bawang, dia nak tahu je gosip. Nanti dia tanya member dia, hari ni ada cerita baru ke? Oh, anak orang tu gini. Lepas tu besok dia tanya ke member lagi, ada cerita baru ke? Kau tahu tak laki dia kan bla 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 bla. Dia jenis begitu. Abu Jahal watak dia gitu. So kita jangan macam tu Kalau macam tu dia sebiji macam Abu Jahal ni. Abu Jahal tu maknanya bapa segala kebodohan. Jahal tu jahil lah. Bapa segala kebodohan. Kita tak nak jadi mak segala kebodohan kan. Kita jangan ikut perangai dia. Sibuk busybody. Dia bukan ambil berat pun. Dia busybody. Ambil berat dan busybody berbeza Ambil berat ni kita tanya rumah kau ada beras ke tidak. Anak kau sekolah ada tak duit belanja. Ni dia nak puasa ni nak beli barang-barang dapur ada tak. Kita ambil berat. Busybody ni dia nak tanya tak tahulah benda yang di sebalik tabir, di sebalik kain lah kalau boleh nak tahu. So Abu Jahal tu begitu. Jadinya pada satu pagi tu, Abu Jahal ni macam biasalah. Pagi-pagi dah bangun tidur tu dia dah bersenam, dah jogging ingatnya jumpa Nabi. Dia kata, Muhammad dia kata, aku nak tahu apa cerita hari ni. Lepas tu Nabi pun berceritalah seperti biasa. Nabi kata malam tadi aku daripada Masjidil Haram ni aku pergi Masjidil Aqsa dia kata. Lepas tu daripada situ aku dinaik ke langit. Aku nampak begini. Dia ceritalah, dia cerita syurga, dia cerita neraka, dia kata dia jumpa Nabi Yusuf, segala-galalah dia cerita. Apa yang berlaku di situ. Lepas tu Abu Jahal ni tenganga lah. Pandang Nabi. Tapi dia tak gelak tak apa. Dia macam dalam hati dia, Nabi ni betul ke tidak ni? Gila ke apa dia ni? Tapi dalam masa yang sama, dia ada dapat satu idea dekat otak dia. Ting, dia kata. Okey, Nabi kata malam tadi daripada
Masjidil Haram, dia pergi Baitul Muqaddis, Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, lepas tu pagi ni dia ada balik dekat Masjidil Haram. Ini can aku ni, dia kata. Can aku nak jatuhkan dia. Dia tanpa berlengah, dia cakap dengan Nabi. Dia kata, Muhammad, dia kata, sekarang ni macam ni lah, engkau cerita dekat aku pasal kau punya malam tadi ni, lepas tu siang kau dah ada sini, aku nak bagi kau peluang, kau buat ceramah lah pagi ni, buat kuliah duha. Aku nak panggil semua rakyat datang ni. Maknanya semua yang ada dekat kawasan Mekah tu, dia nak panggil. Maka Nabi pun bersetujulah. Nabi memang nak cerita kan pada semua apa yang berlaku pada malam tadi. Maka Abu Jahal ni pun buat pengumuman. Masa tu tak ada WhatsApp lah, tak tahulah dia WhatsApp macam mana. Maka berduyun-duyunlah datang memenuhi ke kawasan Masjidil Haram. Kemudian Nabi pun berada di Hijr Ismail. Nabi berdiri dekat situ, dah bersedialah untuk mengadakan kuliahnya. Nabi pun bercerita daripada awal sampai akhir apa yang berlaku sepanjang perjalanannya. Sebelum, sepanjang, kemudian waktunya dan selepas. Kemudian orang semua dekat situ tanya balik. Dia kata, Muhammad, engkau ni ulang balik boleh tak? Engkau cerita tadi tu aku takut aku salah dengar lah. Engkau cerita malam tadi engkau pergi ke Masjidil Aqsa. Lepas tu kau naik ke langit. Lepas tu pagi ni kau ada kat sini. Ya, Nabi kata. Lepas tu dia tak percaya lagi. Engkau ni biar betul. Kau cerita balik. Aku nak confirmkan. Aku salah dengar ke tidak? Tak percaya punya pasal. Nabi ulanglah cerita dia. Sampai ke sudah. Bayangkan daripada kalau kita ukurlah sekarang daripada Mekah nak pergi ke Masjidil Aqsa tu, ke Baitul Maqdis tu, Palestin, jaraknya lebih kurang 2000 kilometer lah lebih kurang. Sekarang kita naik kapal terbang. Kalau dulu ada ke kapal terbang? Tak ada. Kalau ada kereta lah, katalah kalau kita naik kereta daripada Mekah pergi ke sana, rasa-rasa dalam 40 jam lah kot kita memandu. Tak larat Orang kita kalau nak balik raya pun balik Kelantan, Pantai Timur, kita dah 16 jam pun dah rasa nak pengsan, dah beberapa kali berhenti. Kalau 40 jam macam mana? Lepas tu dia bukan boleh naik kereta aja, dia ada terusan kan, kena lalu dekat laut kena naik feri dan sebagainya. Kalau perjalanan yang kita lalui sekarang lah. Tapi waktu dulu tak ada apa. Dia naik unta lah kalau secara normalnya lah nak pergi ke sana, apa kenderaan yang ada? Hanyalah unta. Kalau naik unta bayangkan 2000 kilometer. Saya pun tak tahu tak pernah naik unta kan. Saya pun tak tahu unta tu laju di mana, naik kuda laju mana saya tak tahu. Kalau 2000 kilometer lebih ni. Jadinya tak ada siapa lah yang percaya. So dekat sini Abu Jahal pun mengambil peluang, dia kata aku nak jatuhkan Nabi. So aku memang nak hasut ke semuanya supaya kita undi tak percayalah pada Nabi, buang dia dari jawatan politik. Tapi ada seorang lagi, dia cakap. Dia kata, Abu Jahal, sekarang ginilah. Kita memang tak percaya dekat dia sebab kita memang musuh dengan dia. Kita kena cari orang yang rapat dengan Nabi, orang yang percaya kepada Nabi. Kita bagi tahu dia cerita ni. Siapa orang tu? Abu Bakar. Sebab pada pagi tu, Abu Bakar tidak ada di sekitar. Abu Bakar waktu itu berada di rumah. Tak tahulah memang waktu tu kenapa dia berada di rumah. Mungkin dia dah balik lah agaknya. Lepas subuh tu dia dah balik. Jadinya penasihat Abu Jahal kata, kita pergilah rumah Abu Bakar. Kita panggil dia, kita cerita apa yang Nabi cerita. Kalau Abu Bakar tak percaya, memang habislah Nabi. Memang dia akan larilah keluar negara. Malulah dia duduk dekat Mekah. Maka kat situ orang Islam pun ada. Orang yang Islam pun ada. Dia bergabung dengan Abu Jahal punya geng. Berjalan dia ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar dekat aja. Kalau yang pergi Mekah tu kan, kita tahu kan, rumah dia dah tak ada lah. Tapi mesti mutawif akan tunjuk daripada Mekah tu kita jalan kaki ke lorong yang Hotel Hilton tu. Dulu dia bukit sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau mutawif cakap, bukit dia tu tinggi dalam tingkat 8 hotel yang ada kat situ. Tapi sekarang kawasan tu dah rata lah sebab dia besarkan hotel dan sebagainya. Itulah dia tapak asal rumah Abu Bakar. Maka
Dia pun ketuklah pintu. Yang Islam bagi salam. Abu Bakar pun buka pintu. Waalaikumsalam dia kata. Dia tengok apa salah dia orang ni pagi-pagi datang rumah aku. Pulaknya pelik. Orang kafir dan juga orang Islam. Selalunya yang datang dekat rumah dia, kalau orang Islam ajalah nak belajar mengaji, nak dapat kuliah, nak belajar ilmu, belajar kitab. Kalau orang kafir juga. Orang kafir ni nak mengadu tak puas hati. Tapi yang dia pelik sebab ada dua kumpulan. Dia tanya kenapa ni? Abu Jahal dengan orang yang Islam juga. Lepas tu dia ceritalah. Dia kata, aku nak bagi tahu kau ni, tadi kau tak datang kuliah. Nabi kau tahu tak pagi tadi dia cerita, bla 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 bla, apa yang dia cerita lah. Lepas tu, dia cakap, kau percaya ke tidak? Abu Bakar dengan tanpa ada dakwa-dakwi, dia kata, betul lah, percayalah. Abu Jahal marah dia, kenapa kau percaya? Kita orang semua yang berada kat situ tadi, rasa Nabi tu gila, tak betul lah. Benda dia cerita mengarut. Tapi Abu Bakar cakap, aku kenal Nabi daripada kecil lagi. Dia kata, Nabi ni tak pernah menipu. Seumur hidup dia tak pernah menipu. Lepas tu betul juga dia orang kata. Tiba-tiba kenapa dia nak menipu sekarang, tak menipu waktu dulu. Lepas tu, dia kata, kalaulah dia nak menipu, memang daripada awal yang sebelum ni. Sebab Nabi pun sebenarnya sebelum kisah Isra' Mi'raj, dia banyak cerita tentang kisah Nabi Musa, yang kisah apa tu, Fir'aun yang membelah apa tu, laut. Itu pun cerita tak logik juga kan. Tapi pada waktu itu, orang percaya sebab dia terbukti ada kesan lah. Ada dia punya bukti macam bukti sains lah berbanding dengan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dia tak ada bukti dari segi sudut sains. Mungkin dari segi itulah. Jadinya dia tanya kenapa kisah Nabi Musa kau percaya, yang ini tak percaya. Nah, dia pun tak ada jawapan lah kat situ. Dia kata, kau tahu tak Nabi Muhammad ni hari-hari bercerita. Dia kata wahyu ni turun. Setiap hari malaikat ajar dia ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sesekali kalaulah dia naik ke langit, aku rasa benda tu tak ada mustahil, dia kata. So Abu Bakar dengan yakinnya, dia ceramah balik dekat Abu Jahal and the gang tu. Dah hari-hari dia terima wahyu, malaikat turun ke bawah. Maknanya benda tu daripada langit turun ke bawah. Takkanlah Allah tak sudi nak bawa Nabi ke langit. Sekali je, bukannya hari-hari. So dia kata cerita tu logik. Maka gagallah Abu Jahal ni untuk meyakinkan Abu Bakar nak menjatuhkan ataupun undi tak percaya kepada Rasulullah. Sebab itulah Abu Bakar ni digelar As-Siddiq, gelaran yang tidak diberi pada sahabat lain. Sebab dia memang sama macam Nabi lah. Dia ada Siddiq, sifat yang Siddiq. Dia percaya. Dia cuma tidak ada 4 gelaran tu saja. Nabi Muhammad Siddiq, Amanah, Tabligh dan juga Fatanah. Tapi untuk Abu Bakar dia panggil As-Siddiq. Itu puncanya lah dia bagi gelaran As-Siddiq. Sebab dia orang pertama yang percaya kepada kisah Isra' dan Mi'raj. Maka rancangan Abu Jahal dan konco-konconya gagal. Tak dapatlah dia mentadbir negara sampai kematinya lah. Dan dia berada di neraka. Abu Jahal ni sebenarnya kalau ikutkan nama dia tu Abu Amru, Abu Amin, macam itulah lebih kurang. Nama yang baik lah orang dulu, walaupun dia bukan orang beriman, tetapi nama Arab, dia namanya baiklah gelarannya. Tapi kenapa digelar Abu Jahal? Sebab dia, Nabi marah sangatlah dengan dia pasal kes dia bunuh Sumayyah. Dia bunuh dalam keadaan yang zalim lah, menggunakan tombak, dia cocok daripada bawah bawa ke atas kan. Orang kalau nak bunuh dekat dada ke, penggal kepala tu okey lah lagi kan. Tapi dia buat gunakan yang cara yang tak masuk akal. Sebab tu digelar sebagai Abu Jahal, iaitu bapa segala kebodohan. Okey. Jadinya macam kita sekarang ni, bila kita buka Al-Quran, ayat yang tu sangat jelas. Ayat daripada surah Al-Isra' tu, kita sama-sama buka. Surah Al-Isra', muka surat 282. Okay. Orang beriman percaya kepada Al-Quran. Okey, saya baca dia punya terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ayat yang pertama dari surah Al-Isra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sangat clear ayat dia. Okey, cuma kalau kita tertanya-tanya kenapa pada waktu malam, kenapa tak waktu siang? Okay, sebabnya dari segi logik akalnya pun lah pada waktu malam, kalau kita memandang langit pun kita akan nampak benda yang kita tak nampak pada waktu siang. Waktu siang walaupun terang tetapi banyak kekuasaan Allah yang di atas langit tu kita tak nampak. Kalau waktu malam kita boleh nampak bintang, kita nampak bulan yang cantik. Waktu siang kita pandang atas tak boleh, mata kita sakit sebab nampak matahari. Dan pada waktu malam tu, waktu yang sunyi, pada waktu orang lain sedang tidur. Mungkin bunyi-bunyian yang kita tak dengar pada waktu siang akan didengari pada waktu malam. Itu salah satulah kenapa pada waktu malam dipilih. Waktu kita berdoa pun samalah. Langit terbuka luas pada waktu malam bila solat bertahajud ke apa tu, solat hajat. Pada waktu malam lebih afdal kerana pintu langit tu terbuka luas sebab dia tak sibuk. Waktu siang adalah waktu yang paling sibuk. So tak sesuai untuk bawa Nabi naik ke atas. Okey. Tu ayat ni sangat clear, ayat yang pertama. Cuma dari segi tadabbur ni panjang lagi cerita lah. Okey. Sebab pada waktu malam tu sendiri pun dia punya cerita sangat panjang. Okey. Kemudian kita buka muka surat 526. Surah An-Najm. Surah bintang Okey. Dia bermula daripada ayat yang awal. Tetapi yang paling ni lagi ayat yang ke-13 tu. Okey. Saya baca ayat 13 Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya yang asal sekali lagi. Dalam bentuk asal Dia ada sayap kanan dan kiri. Satu sayap di kutub utara, satu sayap di kutub selatan. Semua Nabi ceritakan sebenarnya. Dia bercerita tu dekat dalam hadis lah. Kalau dekat sini Quran dibagi terjemahan ni Okey Kemudian di sisi Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi di atas langit yang ketujuh. Tu angkasawan pertama lah. Kalau angkasawan kita kat dunia pun tak pergi. Langit pertama pun tak sampai lagi. Cuma mampu pergi 300 km daripada bumi kan. Tapi Sidratul Muntaha tu adalah kawasan yang paling tinggi. Nabi yang berjaya pergi ke sana pada waktu Isra' dan Mi'raj. Okey. Kemudian ayat yang ke-16 dia kata semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk dari alam gaib yang tidak terhingga. Semua Nabi nampak. Dia nampak siapa ahli neraka, siapa ahli syurga di situ Kemudian dia kata yang ayat yang ke-17, penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dan tidak melampaui batas. Maknanya Nabi dia tengok tu dia memang sangat hairan tetapi dia percaya dan dia meyakini. Okey, ayat 18, demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda kekuasaan Tuhannya. Itu peristiwa tu memang dirakamkan, dicatatkan di dalam Al-Quran Okey. Okay, saya sambung balik. Ni nak tunjuk buktinya lah Kita semua percayalah, semua kita tahu Okey. Saya nak bagi tahu balik yang tentang solat tu tadi. Okey Sebab cerita Isra' Mi'raj ni dia sangat panjang tapi saya fokus pada satu benda. Yang tadi saya nak cerita pasal kepercayaan pada waktu itulah Abu Jahal adalah orang yang tidak percaya, lepas tu dia hasut orang lain supaya tak percaya. Dia tak puas hati, dia kata hasut pula Abu Bakar. Bila Abu Bakar tak percaya memang habislah Nabi Okey, perintah tentang solat. Okey, solat masa itu 50 waktu yang macam saya cakap tadi. Okey, 50 waktu solat. Waktu tu kita pun tak pastilah macam mana diukur dari segi ni macam kita sekarang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kita mula Subuh dululah. Subuh iaitu waktu pagi, Zuhur, kemudian Asar petang Maghrib dan juga Isyak. Itu je lah 5. Tapi waktu tu 50 Okey, kenapa Allah memerintahkan solat itu sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj? Okey, sebab yang pertamanya Allah nak bercakap secara langsung dengan Rasulullah kerana menunjukkan betapa perintah solat ini adalah satu perkara yang sangat besar. Okey, solat ni adalah satu syariat yang pertama yang sangat besar.
Sebab tu dia bagi tahu masa dekat atas langit. Itu salah satunya kenapa. Dia tak turun. Kalau yang lain, malaikat Jibril turun. Dia cakap dengan Rasul macam ni. So, Rasul pun sampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Tapi solat tidak. Dia diperintahkan selangsung sewaktu dia berada di atas, di langit yang ketujuh. Kepentingan solat tu sendiri. Solat ni dia macam kita biasa dengar kan, rumah yang tak ada tiang. Dia ada dinding. Boleh jadi tak? Dia tak jadilah. Solat ni tu dipanggil tiang agama. Rumah kita kalau tak ada tiang, dia tak jadi. Rumah kalau ada tiang, dia mesti jadi walaupun tak ada dinding. Cuma dia tak lengkap lah. Rumah kita buat rumah tiang je, orang nampak lah kan. Dinding tu puasa kan. Maknanya kita kena puasa lah juga. Tak boleh lah rumah kita tiang aja, kena ada dinding sekali. Kena ada bumbung sekali zakatnya. Kalau tak ada bumbung, tak bayar zakat, panaslah kita, kena hujan lah kan. Kemudian solat ni dia macam badan dengan kepala lah. Kita ni, badan kita ada kepala kan. Kalau tak ada kepala, kita boleh hidup tak? Memang tak hidup lah. Tapi kalau tak ada tangan, biasanya orang boleh hidup. Kalau orang accident lah, contoh kalau accident tak, kaki dia patah. Ataupun orang kencing manis, kaki dia kena potong. Tapi dia hidup lagi, dia boleh berjalan lah pakai tongkat ke kursi roda. Tapi dia hidup, dia bernyawa lagi. Tapi kalau kepala tak ada, ada tak? Hantu Jepun lah. Hantu Jepun dia tak ada kepala kan, yang cerita drama tu. Dia berkawat. Jadinya, kepala dengan jasad kita, dia kena sekali. Ada jasad, ada badan, tapi tak ada kepala, memang kita mati. Solat tu begitulah. Kemudian, solat ni dia macam, satu lagi dia macam orang exam SPM. SPM dia apa yang mata pelajaran yang wajib kredit adalah bahasa Melayu kan. Kalau tak ada, habislah, kena ulang balik. Paper Julai. Sekarang sejarah pula sejarah dia wajib lulus. Kalau tak lulus pun sama juga, kena ulang balik. Dia macam tu lah, kaedah dia gitu. Sebab tu dia solat itu diperintahkan pada waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia punya keutamaan dia tu. Sampaikan kita bila kita mati pun, amalan pertama yang ditanya adalah solat. Orang yang buat baik tapi dia tak solat habis, pergi masjid, dia rajin kemas masjid, dia bentang kapet hari Jumaat ni kan, nak bersihkan kapet, buang tahi cicak dan sebagainya, dia cuci tandas, dia kata tahu amalan hari Jumaat ni banyak pahalanya, dia banyak bersedekah, isi duit dalam tabung banyak-banyak. Tapi dia tak solat. Tak tahulah, pelik lah kenapa pergi masjid rajin tapi dia tak nak solat. Maka amalan yang tu habis. Dia macam tu lah. Dia SPM dia, bahasa Melayu dia tak kredit. Walaupun subjek yang lain tu dapat A, A1, A plus apa semua tu, dia tak dikira. Kan, itu bahayanya apabila kita tidak bersolat. Kemudian, orang yang tidak bersolat ni, dia akan diseksa. Kita tahulah satu hari berapa, maknanya satu hari tinggal. Kita pernah baca kan, kalau subuh tinggal azabnya sekian. Dia makin lama makin besar. Hukuman yang Allah bagi tu dia makin besar. Kalau subuh, dia akan dibakar selama 7,000 tahun. Bila zuhur nanti dia akan up lagi. Sampailah yang terakhir sekali, kalau isyak dia tak solat, dia tuduh berzina dengan ibunya sendiri. Maknanya dahsyat lah. Malulah kalau dituduh berzina dengan ibu sendiri. Kalau orang lain tu kurang lah sikit. Kan, dia duduk masuk mahkamah apa tu, dia dengan orang yang bukan mahram dia. Tiba-tiba ibu sendiri, minta maaf, dia punya ni tertekan pula. Kejap ya. Maaf ada gangguan. Sekejap. Okey. Kemudian bila kita cerita tentang solat, selain daripada dia sebagai tiang agama, selain daripada kepala kita, selain daripada dia perlu lulus macam kita SPM, sejarah bahasa Melayu wajib kredit, selain daripada dia menolak segala amalan lain, di akhirat itu kalau orang yang tak solat, sehingga kan kalau mengikut Imam Syafi'i lah Imam Syafi'i ni dia tidaklah mengatakan orang yang tidak solat itu kafir. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu kenyataan yang mengatakan orang Islam itu
yang tak solat tu kafir, dia tak cakap. Tetapi dia cuma cakap, kita faham-faham sendirilah. Imam Syafi'i kata, yang membezakan orang Islam dan orang kafir adalah solatnya. Okay, jadinya kita fahamlah. Cuma tidaklah dikatakan kafir. Cuma berat bila dia kata yang membezakan orang Islam dan juga orang kafir adalah solatnya. Maknanya kalau kita tidak bersolat, maknanya kita sama. Okay, sampaikan isu tentang makanan pun sama. Kita kan biasanya lah sebagai umat Islam kita memang berjaga-jaga dari sudut makanan. Cuma sekarang isu tu macam agak susah sikit sebab ekonomi kita banyak benda-benda produk semua hasil daripada tangan-tangan orang yang bukan orang Muslim. Maka isu kita makan benda yang kalau kita beli tu kita akan check dia punya status halal. Halal ni dia banyak sebab lah. Adakah produk tu daripada kalau non-Muslim pun kalau dia ikut dia punya JAKIM punya ni, halal punya, dia ada dia punya apa tu syarat-syarat yang ketat lah. Dia punya punca, resepi, kemudian dari segi kebersihan dapur, kemudian lokasi kedai yang berada. Kejap ni saya terganggu lah pasal. Kejap ya. Minta maaf sebab saya tengah ni ada pula orang lalu lalang di belakang saya. Okey. Jadinya kita akan ambil berat. Ada halal atau tidak. Kita akan cek sebenarnya. Kalau ada cek, tanda halal tu, insyaAllah lah kita tak ragu. Cuma benda yang berada di belakang kita tak pasti. Kita ni, kalau kita makan hasil daripada tangan-tangan yang tidak bersolat, dia bukan isu dia non-Muslim. Yang Islam sendiri pun sama. Apa bezanya bila kita membeli satu-satu produk yang kita makan hasil daripada air tangan orang non-Muslim dengan orang Muslim yang tidak bersolat. Kalau kita pergi ke pasar malam contohnya orang Melayu kan jual kebanyakannya. Isu ni sebenarnya pernah diceramahkan, dikuliahkan oleh arwah Dr. Harundin. Dia ada bagi ni sebab persoalan dia pada waktu tu ada orang tanya, boleh ke kalau kita makan makanan daripada tangan orang bukan Islam? Tangan kita sebenarnya dalam Al-Quran kita dilarang makan sembelihan yang bukan atas nama Allah. Maknanya orang bukan Islam lah. Macam ayam yang kita beli orang Bangla yang agama Hindu contohnya. Dia yang sembelih. Maka kita tak boleh makan, sebenarnya haram. Okay, kemudian kalau orang tu tidak bersolat, apa bezanya? Tu yang kita isu tu jadi macam satu kerana solat tu semata-mata, kerana Imam Syafi'i kata yang membezakan Islam dengan bukan Islam adalah solatnya. Maka masa tu arwah Allahyarham Harundin pernah mengatakan apa beza kalau kita makan kuih kari pap yang makcik Cina buat dengan makcik jual kat pasar malam tapi dia Melayu tapi dia tak solat. Dia jadi satu perdebatan jugalah pada waktu itu dengan netizen lah. Waktu itu netizen dia tak macam sekarang. Macam sekarang semua tik online kan. Waktu zaman tu tak berapa nak ketara sangat lah. Tapi masih ada orang yang mempertikaikan. Ya tak ya betul juga. Sebab itulah kalau kita tengok dia macam anak-anak zaman sekarang dia banyaklah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya perubahan sikap. Maknanya keganasan dan sebagainya. Budak-budak kecil dah pandai. Dia bukannya air tangan semata-mata, adalah benda-benda lain juga. Tapi salah satunya air tangan tu penting. Kan? Air tangan ibu berbanding dengan air tangan makcik kedai. Orang kita akan berdebat isu ni terutama orang Melayu dan orang Islam sendiri. Tu jadinya Allahyarham Harundin dia pernah cakap sebab tu solat tu sangat penting. Dia akan membawa kepada masalah yang dikatakan isu sejagat juga. Okay, dia daripada solat tu jadi air tangan yang berkat ataupun tidak. Jadinya itulah dia kata orang kita ni kebanyakannya memang akan ambil berat, bagus. Dia kata ini non-Muslim punya, kita tak naklah kita ambil produk Muslim. Tapi dia kata budak Muslim pun hati-hati juga kalau dia tak bersolat dia lebih kurang sama. Cuma kita tidaklah dibagi tahu secara apa orang kata tidaklah dibagi tahu secara tegas. Dia kata okey kalau kau makan makcik A orang Islam punya tapi dia tak solat, hukumnya begini-begini. Tak ada dikeluarkan hukum itu. Cuma perbincangannya kalau kita tengok pun agak logik. Sebab tu solat tu sangat
penting, utama, dan dia cadang yang dia turunkan, yang dia bagi tahu pada Nabi pada waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia sebab Allah nak bercakap secara langsung di situ. Tempoh pengaduan kita kepada Allah sampai ke matilah, sampaikan solat ini dia ada rosah. Kalau kita berada dalam keadaan kesusahan, dia tak boleh cuti. Dia tak boleh cuti macam puasa. Kalau puasa kita, tak apalah, yang ini kita sakit, kita demam, kita tak puasa. Bila kita tak puasa, kita ganti pada hari yang lain. Kalau orang tu sakit, tak ada harapan yang sembuh, kita boleh bayar guna beras, nilai beras. Tapi kalau solat, tak boleh. Sebetulnya jadinya kepentingan solat tidak boleh ditinggal langsung walaupun dalam keadaan sakit. Waktu dia dah koma tu lain lah. Waktu dia tidak sedar itu lain. Tetapi selagi dia mengingati, maknanya ingat, dia nampak, dia mendengar, dia tak nampak kalau dia dengar pun, dia kena solat. Itulah keutamaan perintah Allah pada waktu itu, pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kadang orang tanya juga kenapa kan. Tapi itulah sebagaimana yang Abu Bakar bagi tahu Abu Jahal, wahyu ni memang Allah turunkan daripada langit turun ke bawah. Jibril turun ke bawah berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi sesekali, apalah salahnya apabila Allah nak mengangkat dia ke langit untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk memberi tahu satu maklumat yang sangat penting. Sebab maklumat yang sangat penting ni biasanya kita kena jumpa bos. Bukan bos hantar melalui dia punya PA. Sebab solat maklumat yang sangat penting, maka Nabi sendiri kena naik ke atas, dia kena pergi jumpa dia punya big boss. Jadinya kalau anak-anak kita ni kan, kerisauan ibu bapa ni, mana-manalah kawan-kawan saya pun sama, bila anak dah besar, dah kahwin, dah berumah tangga, dia akan cerita, dia tak risau anak dia tak puasa. Dia tak ada cakap lah maksud risau sebenarnya. Tapi yang biasa yang dirungutkan, kebanyakan kawan-kawan saya rasa lebih 90% sahabat-sahabat saya bercerita benda yang sama. Dulu masa kecil, kita hantar anak kita sekolah, kita risau anak kita belajar okey ke tidak, kawan dia bully ke tidak, lepas tu masuk asrama pun sama, dia pandai ke nak cari makan sendiri, kawan-kawan yang ada satu bilik dengan dia tu baik ataupun tidak, kemudian guru-gurunya okey ke tidak, kalau dia demam ada tak orang ambil berat, biasa dia akan risau gitu. Tapi semakin dewasa, dia kerisauan lebih kepada dia solat ataupun tidak. Daripada kecil dah tentulah kita ajar dia solat dan kita nampak depan mata. Tapi bila anak tu dah besar, dah berkahwin, dah berumah tangga, dah duduk di rumah yang lain, dah berasing kan kita kan, bila dah kahwin keluar daripada rumah. Dia kata tak tahulah anak dia solat ke tidak, risau. Tu yang dia kata selalu juga WhatsApp ingatkan. Memang baguslah sebab kepentingan solat ditakuti sangat. Dia akan menghalang amalan-amalan lain. Amalan lain habis zero. Orang kalau dia main judi, kalau dia solat, tak apa, memang disuruh. Kita jangan kecam. Engkau janganlah. Engkau ni main judi tapi engkau solat. Baik tak payah solat. Kita tak boleh cakap macam tu. Solat tu lah akhirnya nanti satu masa dia akan menutup amalan buruk dia tu. Sama juga kes macam, itulah yang kes panas masa konsert yang artis barat di Stadium Bukit Jalil ada orang yang bersolat tu kan, viral perempuan tu bersolat dekat tepi tu. Lepas tu orang kecam dia, buat maksiat tapi solat. Sebenarnya tak boleh berkata-kata gitu. Hati-hatilah bila berkata sebab solat tu yang utama. Biarlah dia tengok konsert tu, bukan kita menggalakkan dia tengok konsert, tidak. Yang salah tetap salah. Tetapi dia bersolat itu adalah satu perkara yang memang maknanya dia mengambil berat. Dia tahu perkara dia pergi konsert itu tidak baik, tetapi tanggungjawab dia untuk bertemu dengan Allah tu 5 kali sehari dia tetap jalankan. Itulah yang sebaik-baiknya lah. Itulah yang diutamakan. Sampai ada keluar satu statement, dia kata, okey, orang yang pergi konsert tu jangan buat solat jamak sebab perbuatan maksiat tidak boleh solat jamak. Dia sampai keluar kenyataan macam tu. Itu dia salah faham sebenarnya. Dia maknanya dia bagi kenyataan yang dia sendiri tak faham. Dia buat maksiat, dia tahu dia buat maksiat, lepas tu dia menasihat orang pula. Sebenarnya dari segi isu, itu cerita lain lah pasal solat jamak tu sebenarnya kalau ikutkan, banyak pendapat imam, dia kata kalau dia nak pergi bergerak ke Genting Highland main judi pun, contoh sekarang pergi Genting Highland lah main judi, kalau dia solat, kemudian dia buat solat jamak, solat dia tetap sah sebenarnya.
Cuma dalam hukum fiqh, bila dalam kitab dia kata perjalanan yang diharuskan. Bila masa kita boleh solat jamak apabila perjalanan itu diharuskan. Perjalanan maksiat tak boleh kan? Memang tulis dalam kitab begitu. Tetapi banyak ulama yang mengatakan dia buat maksiat itu cerita lain. Dia solat itu adalah cerita yang lain. Bukan kita mengalakkan dia buat maksiat, tetapi solat itu adalah keutamaan. Tak boleh kita kata orang tu, engkau tidak menutup aurat, tudung pun tak pakai lagi, umur dah 40 tahun, tapi engkau solat. Kau ingat amat engkau punya tu diterima ke tak? Dia kalau kita buat baik tapi kita tak solat, barulah amalan tidak dikira. Sebab solat itu kepala. Tapi kalau kita buat buruk yang lain, maknanya buat kejahatan, buat maksiat, kita berjudi ke mungkin, kita suka mencuri ke mungkin, tetapi dalam masa yang sama kita menjaga solat, maka Allah ada kira. Cuma bukan kita nak mempermainkan, sebab tu solatnya dia 5 kali sehari. Dia cuci dosa lah. Bukan dia mempermainkan, kadang-kadang orang salah faham. Sebab tu solat ni 5 waktu sekarang lah dulu 50. Sebab tujuannya nak cuci dosa. Kita buat dosa semalam, lepas tu waktu malam, lepas tu subuh kita solat. Lepas tu dalam perjalanan kita, mungkin kita keluar bekerja, ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa disedari, ataupun yang disedari, kemudian kita cuci balik melalui solat zuhur. Begitulah seterusnya sampai kita nak tidur pada waktu malam. Okay, antara isyak dengan subuh tu panjang, kita tidur tu ada tempoh waktu, kita bertakbir pula, maka utama solat tu sangat besar. Panjanglah ceritanya, sebab tu Isra' Mi'raj ni dia tak boleh fokus pada satu benda, akhirnya dia buat cerita yang bercambah. Cerita yang besar dia adalah solat. Saya suka tekankan itulah. Sebab perintah tu yang kita rasa, pelik lah, kenapa dia perintahkan waktu dia dekat langit. Kenapa tak malaikat turun kat bawah aja? Cerita pada waktu dia menghantar wahyu yang lain-lain lah. Okay, insyaAllah saya rasa tak ada lagi lah. Nanti Isra' Mi'raj ni sebenarnya kalau kita nak panjang lagi, mungkin ada kuliah-kuliah lain lah sebab dia macam saya cerita awal tadi, dia peristiwa sebelum, peristiwa semasa dan juga selepas Isra' Mi'raj tu sendiri. Tapi cuma saya fokus pada satu sajalah, cerita dua perkara yang saya fokuskan. Kisah Abu Jahal yang menentang, maknanya dia tak percaya, tetapi Abu Bakar percaya, maka gagal dah dia nak jatuhkan Nabi. Sebab memang logiknya macam itulah sebab Isra' Mi'raj tidak dibuktikan oleh sains. Siapa je yang percaya? Kita ni percaya sebab kita orang Islam dan kita ada Al-Quran dalilnya jelas sangat. Kemudian satu cerita saya fokuskan hanya kepada perintah solat sahaja. Okey, wallahu alam, saya rasa setakat ni saya kembalikan kepada opah kita selaku moderator. Loading sama line tak berapa clear tengah loading ni, internet kacau. Saya punya pun sama. Dengar cuma dia agak loading lambat. Boleh. Tapi clear tempat lain. Baik, begitu tadi sahabat-sahabat sekalian, ceramah yang telah disentuh oleh Ustazah pada sesi Isra' Mi'raj pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain sesi untuk ceramah seterusnya dengan Ustazah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah kerana sudi menerima jemputan kami pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan menjemput Ustazah lagi di lain ketika. Dan sahabat-sahabat sekalian, dimaklumkan bahawa seperti biasa petang selepas ini kita ada lagi satu kuliah duha, dan mohon sahabat-sahabat bersedia untuk seterusnya. Dan untuk sementara menunggu Ustaz sekalian, sila Ustazah kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.